Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kita lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah bantu seramai 1,900 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Saya nak tanya sekejap, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen, dengar boleh tak bagi saya love banyak-banyak, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Fauzilah yang ada di dalam Telegram channel Nak Kurus Cepat. Dan juga siapa dekat sini lagi? Saya tak nampak siapa yang join dalam kita punya live ni. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat afiat lah hendaknya. Okey. Sekejap saya pun nak share juga link Telegram channel ni, link Facebook kita dalam Telegram channel sekejap. Alright. So apa khabar semua yang baru join? Assalamualaikum Puan Fi, Puan Suzilawati, Puan Fauzila, siapa yang baru join kita ni, Assalamualaikum semua. Okey. Dengar tak suara saya? Kalau dengar alhamdulillah, Cirus kata dengar. Okey, sempat dengar. Okey, so kita nak menjawab soalan menjawab soalan. So kalau yang dekat dalam Telegram channel ni, kalau nak berchat-chat dekat bawah tu ada ruangan komen, ruangan chat tu bolehlah komen dekat saya letakkan link Facebook Live ni. Waalaikumsalam Puan Samsuriawati, apa khabar yang Okey, dah ready ke untuk kita menjawab soalan? Saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada mereka yang bertanya soalan. Kita dapat banyak soalan yang kita terima so far dan saya nak ucapkan terima kasih kepada setiap seorang yang tanya saya soalan. Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? So terima kasih juga Kak Lin yang ada tanya soalan juga. Okey, boleh tak dulu tekan butang share? Tekan butang share dulu, bagi saya love banyak-banyak. Waalaikumsalam Kak Su, apa khabar? Right, okey. So alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. So kau tim bisa dengar So suara saya dengar jelas alhamdulillah. So soalan yang pertama yang saya dapat daripada Telegram channel Nak Kurus Cepat ni daripada Puan Moon. Ada tak Puan Moon kat sini? Macam tak ada je. Okay, Puan Moon dia bertanya, nak tanya cukai apple tu kat mana ada dijual? Kat supermarket memang ada ke? Boleh tak share gambar senang nak cari? Okay. Waalaikumsalam Puan Fauzilah Salim, apa khabar? Alright. Cukai apple, siapa sini pernah beli cukai apple? Boleh tak komen saya pernah beli cukai apple? Boleh tak bagi saya, boleh tak komen dulu dekat mana nak cari cukai apple ni? Dekat mana nak cari? Kena beli dekat overseas ke? Kena pergi dulu merentas daerah ke baru jumpa ke? Sebenarnya cukai apple ni kita boleh dapat kat mana-mana je. Dekat Giant pun ada, dekat farmasi pun ada, dekat banyak tempat lah dia jual. Yang kisah dia, banyak tempat dia jual. Okay. So saya beli kat farmasi, Kak Su beli kat farmasi, cantik. So macam saya pun pernah jumpa kat farmasi, saya selalu juga beli cukai apple, bukan selalulah, saya kerap juga beli cukai apple dekat Giant. Saya pun dijual, Waalaikumsalam Puan Rahmah. Okay. Kita pun ada juga beberapa tempat lagi yang macam dekat pasar raya, saya tak pasti dekat Ganti Nasi Primat ada jual ke tak, saya tak pasti. Tapi yang penting sekali memang sebenarnya banyak tempat kita boleh beli. Macam Puan Azna kata dekat Ion B, ada kata dekat Shah Alam, ada kat kedai kurma Arab. So sepatutnya berleluasa lah. Tapi saya rasa sebabkan mungkin Puan Moon ni duduk kat Sarawak, mungkin agak limited sikit dia punya tempat boleh pergi. Tetapi saya rasa kalau katakan kat farmasi ada, saya yakin kat situ pun mesti ada juga farmasi. Ada kan situ jual? Okay, itu soalan pertama lah. Soalan kedua. Waalaikumsalam Kak Puan Suwati, apa khabar? Soalan kedua, Tuan Safari tanya, Coach macam mana mau tengok live malam ni? Dah tengoklah malam ni, saya dah bagi link Zoom dah kat sini. So itu saya rasa soalan pertama dan kedua ni saya rasa just macam soalan geli-geli lah. Okay, soalan geli-geli. Right, so soalan seterusnya daripada Puan Zurani Ajmain. Adakah, ni soalan ni best. Soalan ni syok untuk saya jawab. Boleh tak komen dah ready? Boleh tak share juga Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Kalau boleh kita nak tunjukkan cara macam mana kita boleh dapat turunkan berat badan tanpa produk lah. Okay. So soalan daripada Puan Zuraini Ajmain, adakah krim panas dapat mengurangkan berat badan? Okay. Ada tak Puan Zuraini Ajmain kat sini? Kalau ada boleh tak komen ada? Boleh tak komen ada? Kalau tak ada tak apa, kita just jawab juga sebab kita ada beberapa soalan ni nak dijawab ni. Walaupun tak banyak nak dikomparekan dengan minggu lepas, tapi still ada soalan yang saya kena jawab sebabkan saya dah komit nak jawab soalan tu malam ni. Okey, soalan daripada Puan Zuraini, adakah krim panas membuatkan kita dapat turunkan berat badan ataupun kurangkan berat badan? Jawapan saya tak.
Jawapan saya tidak sebenarnya. Hai Puan Samsiah Zahir. Okey. Tak pun. Krim panas tu just sekadar baik kalau katakan kita nak rasa macam nak buang angin dalam perut kita. Sebab biasanya kalau krim panas ni dia akan gunakan halia sebagai ingredient utama. Tak tahulah pula kalau dia letak cili ataupun letak apa. Kisah dia sekarang ni, kalau kita just nak turunkan berat badan, memang kita kena faham nak turunkan berat badan ni, badan kita ada 3 komposisi. 3 komposisi utama iaitu air, masa dengan lemak. Air, masa dengan lemak. So macam mana kita nak buang kita punya lemak, nak buang kita punya air, nak buang kita punya masa untuk kita turunkan berat badan, ada cara-cara dia lah. Waalaikumsalam Puan Zahra, apa khabar? Okey, tapi saya tak galakkan untuk kita kurangkan kita punya masa, sebabkan masa tu penting untuk kita punya metabolisme. So apa saya punya suggestion kat sini, kita buat apa? Kita just cari jalan untuk buang air yang berlebihan dalam badan dan juga kita buang lemak dalam badan. So pendek kata, krim panas ni dia tak mengurangkan berat badan pun. Cuba try pakai. Cuba try pakai selama sebulan, tengok berapa kilo dapat turun. Try. Bertungku boleh hilangkan lemak tak? Saya pun tak pasti kat situ. Katanya boleh, tapi secara macam saintifiknya macam tak boleh. Saya pun tak tahu. Saya pun tak berani cakap. Boleh, mungkinlah kot boleh nampak macam flat sikit perut. Saya ada masalah pembuangan. Adakah penggunaan teh pelawas mengganggu proses penurunan teh pelawas? Okey, saya cadangkan Puan Rahmah. Baik Puan Rahmah cuba try ambil cuka apple, macam tu. Dia membantulah serba sedikit. Sebabkan nanti Puan Rahmah nanti kan akan anda ambil titanium bersama kita kan. So insyaAllah nanti kita akan go through further lah dekat situ. Sebabkan lain orang lain dia punya keedah dia. Nanti kita tengok satu persatu. Okey, terima kasih kepada Puan Zuraini. Ada tak Puan Zuraini kat sini? Boleh tak komen sikit kalau ada? Boleh tak komen ada? Hai Puan Mahfuzah Razali, apa khabar? Okey. Soalan daripada Puan Zuraini boleh dah clear ke? Boleh faham ke? Krim panas hanya memeritkan perut dan boleh memberikan kulit melecit. Itulah dia pun boleh juga kalau macam tu. So kalau katakan kulit yang agak sensitif tu, mungkinlah dia akan dapat rasa macam tu. Okey, tak apa. Soalan seterusnya daripada Kak Lin. Kak Lin mu ada kat sini, saya nampak tadi dia komen dah ready. Okey, Kak Lin bertanya, saya tak sempat, minta maaf, tak sempat nak buat presentation slide, tunjuk soalan-soalan dalam bentuk slide semua sebabkan ada sedikit tak sempat masa nak prepare, minta maaf. Tapi whatever it is, saya akan cuba sedaya upaya untuk jawab setiap soalan yang ada dekat dalam Telegram channel lah. Okey, boleh tak saya sambung soalan seterusnya? Kalau boleh tak komen boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan please share Facebook live ni juga. Kita nak lebih ramai orang nampak kita tengah buat apa. Okey, yang ada kat dalam Telegram channel pun boleh juga komen-komen dalam tu sebab kalau boleh kita nak berinteraksi supaya kita akan dapat faham yang sebenarnya nak kurus ni tak susah. Okay, saya pun dapat baru je soalan daripada Puan Yus tadi. Okey, kali dia tanya nombor 1, semalam akak jatuh terduduk, lutut akak sakit, senaman apa elok? Tak pernah sakit lutut, hari ni sakit pula. Kalau sakit terduduk ni, selamat malam Puan Yanigel, apa khabar? Kalau sakit terduduk ni, sakit lutut, senaman apa yang sesuai bagi saya, cuba try bangun duduk. Bangun duduk dekat kerusi tu, insya-Allah lah dia akan menguatkan muscle dekat peha kita. Kan? So bila kita kuatkan muscle dekat peha kita juga sedang menguatkan muscle dekat betis kita. Itu sebabkan muscle tu, nak tahu tak satu benda pasal muscle? Boleh tak komen nak tahu? Satu benda pasal muscle ni, muscle kita bila cukup kita punya komposisi muscle dekat badan kita, dia akan membuatkan kita dapat tolerate kesakitan dengan lebih baik. Ada seorang doktor yang saya kenal kat sini, dia pernah treat ada seorang patient, dia naik motor, dia accident motor, dia memang patah tangan. Dia cakap dia tak sakit apa-apa pun, kata dia. Nampak tangan dia memang dah scan, memang dah x-ray, memang patah, dia tak sakit apa. Dan badan dia sadar lah kan, badan dia sadar. So kata dia antara sebab kenapa dia tak sakit sebabkan dia ada pain tolerance yang tinggi. Sebab muscle dia tinggi. So kalau katakan sakit lutut ni macam mana kita boleh elakkan? Bukan duduk berehat je. Kita nak bina muscle kita supaya muscle kita tu nombor 1 dia akan meningkatkan kita punya pain tolerance. Nombor 2, okay,
Nombor dua, kita juga akan dapat satu tu nama dia, masa kita tu akan dapat menampung kita punya berat badan supaya dia tak memberi pressure terlalu tinggi sangat kepada kita punya lutut, kepada kita punya tumit, kepada kita punya ankle dan sebagainya. So macam tu lah, that's why macam masa dulu, masa saya pernah accident, saya pernah sakit lutut, main bola, lutut saya terkehil, saya rehat sekejap 3 minggu sebab tak boleh berjalan. Tapi lepas dah boleh berjalan tu, first thing saya buat bukan berjoging, tetapi saya pergi gym, saya kuatkan muscle kaki saya. Memang terus dah tak sakit dah. Tapi dia akan sakit balik kalau saya main bola lah. Macam tu. Okay, saya mau jawab soalan tak Kak Lin? Soalan kedua, akan nak tanya kalau senam sebelah pagi kadang-kadang kepala melayang, tapi kejap je, tapi tak selalu. Tapi akak ada darah tinggi, biasa akak senam lepas subuh, tapi tak selalu. Banyak no tapinya. Saya ulang balik soalan Kak Lin Coach akan nak tanya, kalau akak senam sebelah pagi tapi akak kadang-kadang kepala melayang, tapi kejap je, tapi tak selalu, tapi akak tak ada darah tinggi, biasa akak senam lepas subuh tapi tak selalu. Macam ni lah kak, tapi itu letak ke tepi dulu. Yang kita nak cakap kat sini, biasa saya pun masa minggu lepas kot, masa hari Khamis, saya tak ingat, masa hari Khamis kot, saya beli dumbbell set baru. Kali pertama saya gunakan dumbbell, saya pula gedik main kaki nama dia. Okay, saya main squat, saya main squat. Okay, apa yang berlaku kepada diri saya right dalam beberapa minit selepas saya buat senaman-senaman yang biasa saya buat masa kat gym dulu, saya rasa macam pening kepala saya melayang. BP saya okey. Bukan sebab BP, bukan sebab apa. Sebabnya nombor satu, nak tahu tak sebab apa? Boleh tak komen nak tahu? Pertamanya disebabkan kita mungkin dah lama tak bersenam. Saya last kali pergi gym buat senaman yang macam tu pada bulan 4 dulu, sebelum bulan puasa. Lepas puasa, nak raya lepas tu, gym tutup, tak buka sampai sekarang. So bayangkan berapa bulan dah, 4 bulan dah saya tak bersenam macam tu. Jadi bila saya buat senaman yang sebegitu, dia buatkan saya rasa macam bukan tak selesa, dia macam nak membiasakan diri balik lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita buat senaman macam tu, oksigen akan pergi ke bahagian muscle yang kita tengah train tu. Nak dijadikan cerita, saya pula bersenam kaki dan saya punya peraliran darah saya akan pergi menuju ke bahagian kaki lebih. Sebab kan kita akan memerlukan muscle kaki kan untuk buat. Jadi apa yang berlaku, kita akan ada sedikit kekurangan oksigen, kekurangan darah dekat bahagian kepala. Sebabkan dia banyak pergi ke bahagian kaki macam tu. Dan that's why kita rasa macam kepala tintong. Bukan tekanan darah tinggi, bukan tekanan darah rendah, bukan apa. Tekanan darah kita biasa je, cumanya kita punya circulation kita, dia banyak tertumpu dekat bahagian yang kita tengah train pada waktu tu. So apa kita buat? Kita duduk rehat sekejap, ambil nafas sikit dan continue balik. Lepas tu dah lama-lama bila kita kerap buat senaman macam tu, insyaAllah okey. Okey, mungkin pada waktu pagi juga, pada waktu tu Kak Lin tak breakfast lagi. Sebab tu Kak Lin dapat macam tu juga. Kadang-kadang bila kita nak buat certain senaman, especially senaman yang kita jarang buat ataupun senaman yang buatkan kita rasa macam kita buat jarang-jarang especially kan, kita perlukan tenaga lah sikit. Tenaga tu datang daripada makanan. Makanan tu pula bukan sebarang makanan. Dia kena makanan yang ada berkarbohidrat tinggi ataupun makanan yang ber-GI tinggi sikit, medium, dan juga ada protein sikit. Masa tu kita punya recovery process akan jadi lebih baik. So mungkin kita punya muscle, kita akan rasa sengal-sengal, tapi dia tak lama kalau kita tak ambil protein secukupnya. Boleh faham tak Kak Lin? So itulah kisah dia. Alright, boleh faham? Boleh faham ke? Boleh faham? Boleh tak komen sikit ke boleh faham? Saya nak jawab soalan seterusnya daripada SR. Nama dia Puan Ati Rosli. Ati Osli nama dia. Dia kot Ati Osli, tapi saya tu saya nampak nama dia dekat Telegram. Okey, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya Puan Jainah. Puan Jainah, apa khabar Puan Jainah? Sihat ke? Puan Jainah nak bercakap. Tak apa, kita bercakap nanti. Kalau katakan okey, kalau katakan sempat kita buat Zoom lepas ni, boleh tak Puan Jainah? Kita buat Zoom sekali sebab itu nak Zoom tak sempat. Okey. Right, faham So jangan risau, itu bukan simptom tak sihat, itu adalah simptom yang normal, terutamanya kepada mereka yang jarang bersenam. So chill, teruskan bersenam, maksudnya dia suruh kita konsisten lah bersenam. Soalan daripada Puan Ati Osli,
Ati Yosli, siapa tak tahu nak sebut macam mana. Okey, dia tanya bakar kalori dengan bakar lemak. Boleh tak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan membakar kalori dan membakar lemak? Adakah terdapat perbezaan kedua-duanya? Dia sebenarnya sama je. Okey. Ada tak Puan Ati Osli kat sini? Saya tak tahu dia ada ke tak ke, dia bertanya soalan dan bye. Tu je. Sedih kat situ. So, soalan dia macam ni. Bakar kalori dan bakar lemak. Okay, lemak tu dia lebih spesifik. Kalori tu dia boleh jadi lemak, dia boleh jadi glycogen, dia boleh jadi macam-macam benda. Jadi, bila kita cakap pasal bakar kalori, dia boleh jadi kita bersenam dan dia sedang menggunakan gula dalam darah kita ataupun kita punya glycogen. Glycogen ni mostly datang daripada makanan berkarbohidrat yang biasanya daripada darah lah, gula dalam darah kita. Itu pun kalori juga. So, macam bakar kalori dengan bakar lemak. Macam kita bakar rumah dengan bakar dapur. Faham tak? Bakar rumah tu lebih besar. Kita bakar rumah. Dengan dapur-dapur pun akan terbakar sekali. Tapi kita bakar dapur je. Kita bakar kuali je kan. So, dia lebih spesifik dia bakar apa. Macam tu. Ataupun lebih senang sekali, kita apa kan? Contoh lagi macam yang lebih senang nak faham. Boleh faham tak ni contohnya kan? Bakar kalori tu dia lebih besar dia punya konsep dia. Dia boleh jadi bakar lemak, dia boleh jadi bakar gula ataupun glycogen, dia boleh bakar kita punya amino acid, kita juga boleh bakar benda lah. So bakar lemak tu dia spesifik, dia hanya bakar lemak saja. Macam mana kita nak bakar lemak saja? Itu persoalan dia. Macam mana kita nak bakar lemak saja? Nombor satu, kita kena berada dalam kalori defisit. Sangkut-sangkut line. Okey ke line saya? Dekat dalam Telegram channel, okey tak line saya? Kalau okey boleh tak komen okey sikit? Cek komen sekejap, okey ke macam mana? Kalau kita sarapan berapa minit baru senang? Okey tak apa, sekejap. Right. So, bakar lemak apa kita buat? Ada beberapa cara kita boleh bakar lemak. Nombor satu, kita kena berada di dalam kalori defisit. Okey, faham tak kalori defisit? Kalori defisit tu adalah kita makan makanan mengikut kepada keperluan tenaga kita tapi bawah sikit. Keperluan tenaga kita ada keperluan tenaga untuk kita maintainkan berat badan tapi kita ambil yang nak turunkan berat badan. Macam tu. So, that's why bakar semangat. Sangkut-sangkut juga. Tempat saya okey. Kalau katakan ada yang tempat okey, ada tempat lain sangkut, saya rasa cuba tengok line internet masing-masing lah. Okey. Kalau katakan line saya tak okey, bermaksud semua tak okey sekarang ni sebabkan dia bertumpu dekat dalam saya punya live sekarang ni. Okey. So check balik dekat internet connection masing-masing macam mana okey ke tidak. Alright, so next is apa? Macam mana bakar lemak lagi, kita kena berada dalam kalori defisit. Kedua, kita kena tingkatkan kita punya BMR ataupun kita punya metabolisme. So antara caranya adalah kita boleh build muscle kita boleh makan makanan tertentu seperti macam black pepper ke chili ke, sebab benda tu adalah makanan yang lebih what you call that, lebih ada thermogenic effect nama dia. Siapa yang pernah join masterclass hari keempat hari tu saya ada sebut pasal benda ni. Kemudian kita juga apa kita boleh buat lagi adalah kita boleh bersenam dengan memastikan kita punya heart rate di dalam 65 ke 75% daripada maksimum heart rate kita. Sudah. Sudah. Macam mana pula bunyi macam tu? Okey. Macam mana nak tahu? Kita dapatkan kita kena tahu dulu berapa umur kita. So masing-masing ada umur kan? So masing-masing punya umur tu tolak dengan 220. Katakan umur dia 40 tahun, 220 tolak 40, so dapatlah 180 beats per minute ataupun maksimum heart rate dia. So nak dapatkan berapa persen dia punya 65% ke 75%, darab sendirilah dapatkan 65% berapa, 75% berapa. So heartbeat di dalam lingkungan 65 ke 75% tu lah heartbeat yang akan membakar kita punya lemak lebih efisien lagi berbanding kalau kita berjogging ke, berlari ke dan sebagainya. So antara senaman yang kita boleh buat macam tu seperti macam brisk walking sambil bercakap sebabkan dia tengah limitkan oksigen dalam badan kita, kemudian dia boleh bagi kita more ni. Coach nak tanya, ada beza ke cara pemakanan kita turunkan berat badan atau maintainkan berat badan? Ada beza dia Puan Syamsiah, ada beza ni. Kebanyakan yang saya nampak mereka yang follow cara kita masa saya buat meal diagnosis,
kebanyakan daripada mereka adalah mereka follow pemakanan yang nak turunkan berat badan tetapi menambahkan lagi lemak. Macam tu. Macam mana tu? Disebabkan pengambilan yang kalori terlampau rendah sangat, lepas tu pula stres sebabkan makan makanan tak sedap dan sebagainya. So itu antaranya lah. Lain sangkut-sangkut pula malam ni. Okay, kalau pagi makan roti canai boleh kurus ke tak? Banyak orang cakap tak sesuai untuk sarapan pagi. Kalau katakan Buan Dedeng Max, join kita punya masterclass, kita akan faham sebenarnya kita nak makan apa saja boleh. Yang tak boleh, ambil roti canai orang punya. Tak minta kebenaran. Faham? So, tak apa, saya nak masuk soalan seterusnya. Soalan seterusnya datang daripada Puan Fauzilah. Ada tak Puan Fauzilah kat sini? Untuk pengetahuan kan Puan Dedeng Max contohnya kan, kita ada buat satu macam e-learning system. Waalaikumsalam Puan Hajah dan Insyirah. Kita ada buat satu e-learning system yang mana kita boleh belajar soalan-soalan yang macam Puan Dedeng Max ni bertanya dan juga Puan Samsiah ni bertanya. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila kita macam nak faham, nak kurus ni, kalau katakan kita tak berapa nak jelas sangat apakah benda yang sepatutnya kita lihat, kita mungkin akan jadi macam susah sikit nak dapat turunkan berat badan. Antara masalah ramai orang bila dia follow cara diet yang macam cara diet ikut-ikutan. Contohnya macam diet suku-suku separuh. Bukan nak kata diet suku-suku salah, tak. Tapi kita tak faham konsep sebenar kurus ni, konsep sebenar diet ni. Kita follow cara diet suku-suku separuh mungkin, kita juga mungkin follow cara diet seperti macam diet intermittent fasting contoh, ataupun kita boleh susunlah semua jenis diet yang ada dalam dunia ni kita mungkin pernah follow. Siapa sini pernah follow sebarang jenis diet yang orang lain follow menjadi, kita follow tak menjadi? Boleh tak komen saya stres, saya stres. Boleh tak komen kejap? So that's why kita dalam Batak Fitness ni, siapa yang join kita punya masterclass, dia semua berkisar tentang macam mana nak create diet pemakanan, corak pemakanan sendiri. Kan? So bila kita tahu macam mana nak create corak pemakanan sendiri, kita akan sedar kita boleh makan apa sahaja. Okay? Kita boleh makan apa sahaja dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Itu kita punya key point dia, sebab kalau nak kurus, kita stres tak jadi. Kita nak kurus, kita nak turunkan berat badan. Antara benda kenapa kita senang dapat turunkan berat badan adalah kita punya keseimbangan hormon. Bila kita stres, kita sedang mengganggu keseimbangan hormon kita. So that's why kita jadi macam agak kelang kabut sikit lah. Kita punya metabolisme. Kita mungkin juga dapat masalah seperti kita makan sikit tetapi kita rasa macam berat badan kita naik. Kita kerap rasa lapar dan sebagainya. So that's why kita kena faham pengambilan makanan ni memang dia mengikut kepada keperluan tenaga masing-masing yang berbeza-beza antara satu sama lain. Puan Suwati kata stres. Siapa yang follow kita punya masterclass boleh tak komen saya? Akak IF. Siapa sini yang follow kita punya masterclass? Boleh tak komen follow? Okay. Kalau siapa yang follow masterclass kita, nombor satu apa yang dia akan faham adalah, pertama, kita boleh makan apa saja. Kita boleh makan apa saja mengikut kepada makanan kegemaran kita dan kita boleh faham kenapa kita boleh makan apa saja. Dan kita dah tak takut dah. Kenapa? Sebabkan kita tahu berapa banyak tenaga yang kita perlukan untuk memastikan kita dapat turunkan berat badan. Siapa sini yang rasa yang masa hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu kita dah boleh cipta dah diet kita sendiri. Diet Fauzilah Salim ke, diet Hajah, diet Isyrah ke, ataupun diet HDI, diet Azlina, diet Acik Ros contohnya kan. Kita boleh je create diet kita sendiri. So, bila kita dapat create diet kita sendiri, bermaksud kita boleh makan makanan kesukaan kita. Kita ni bukan Mak Saleh nak makan salad setiap malam, ataupun kita ni bukannya jenis yang larat berpuasa setiap hari kan. So kita nak makan apa kita nak makan. Kalau katakan kita tak dapat nak makan apa yang kita suka makan, insya-Allah dalam tempoh jangka masa yang lama kita paksa diri kita untuk follow cara macam tu, insya-Allah lagi susahlah kita nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Okey, tak apa. Komen nantilah.
Saya nak jawab soalan Puan Fauzilah. Lama pula saya punya saya punya introduction nak cerita pasal tu kan. So, sekejap, saya letak kat sini kokol lah kokol lah sebelum berminat. Malam makan sikit pun berat naik, macam malam tak makan nasi. Kan. So, sedih kan kalau macam tu. Kalau siapa yang follow, siapa yang faham cara kita ni, dia akan realize sebenarnya dia boleh makan makanan kegemaran dia dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Just in case kalau katakan ada kat sini yang belum lagi pernah dapat meal plan daripada kita, boleh klik dekat pin komen tu. Boleh klik kat pin komen tu dan kita juga boleh dapatkan kita punya apa? Kita punya cara macam mana kita boleh create meal plan kita dalam keadaan yang sangat mudah nak ikut dan menyebabkan kita rasa macam tak susah pun sebenarnya nak berdaya ni. Kalau kata kita rasa susah juga entahlah. Sekejap, macam mana tu nak buka tadi? Okay. Saya dah letak dekat pin komen tu sebenarnya, tapi dia macam tak keluar pula. Gula juga penyebab kita gemukkan coach. Dia bergantung juga kalau katakan kita ada masalah seperti kencing manis, insyaAllah lah dia akan mengganggu sikit. Baik, tak apa, saya nak menjawab soalan seterusnya daripada siapa? Naik lagi tinggi gula. Okay. Puan Fauzilah, saya bertanya, apakah kesan sampingan jika kita makan vitamin C berlebihan? Okay. Vitamin C kita hanya perlukan sebanyak berapa mg sehari? Tak tahu tak apa? 500. Okay, dalam buku ni dia sebut 75. Okay, dalam buku ni sebut 75 untuk lelaki berusia 14-18, 19 ke 70, 90 mg, female 14 ke 18 tahun, 65 mg, 19 ke 70 tahun, 75 mg. Bermaksud sikit je. Sikit je. So apa yang berlaku kalau katakan kita ambil vitamin C yang overdose sangat, kita punya urine akan mahal harganya. Kencing kita mahal. Boleh faham tak? Sebab bila berlebihnya kita punya pengambilan vitamin C tu, dia akan dikeluarkan daripada urine kita. So urine kita macam tu lah, jadi macam berharga sikit. Okay, so itulah. So, tapi either way kalau katakan kita tak ada masalah buah pinggang, boleh je ambil 500 ke 1000 mg sebab dikatakan boleh meningkatkan kecantikan ataupun boleh meningkatkan kita punya antioksidan dalam badan. Kan, so itulah dia. Right, so seterusnya datang daripada siapa soalan? Soalan datang daripada Puan Fauzilah juga. Dia tanya, bolehkah kita kurus jika kalori cukup tetapi fat dan karbohidrat berlebihan tetapi protein kurang? Adakah ia boleh mengganggu hormon kita? Okay, kata Puan tanya ataupun soalan Puan Fauzilah, dia bertanya, kalau katakan kita makan kalori cukup, fat dan karbohidrat berlebihan tetapi protein kurang, kita mungkin tak ada masalah berat badan, kita mungkin akan maintain je berat badan, tetapi kita pernah tak tengok bahagian belah atas ni nampak kurus, bahagian bawah tu nampak macam besar? Pernah tak nampak orang macam tu? Pernah kan? That's why ada orang cakap ada pear shape lah, ada apple shape lah, ada hourglass lah, tapi yang case ni macam pear shape. Bentuk badan macam belah atas ni macam slim je, bahagian bawah tu dia macam besar sikit, bawah tu macam perut, pinggang, peha, pinggul, semua tu besar. Kenapa? Sebab itulah kebanyakan daripada most of the student yang ambil meal plan daripada kita, yang bila saya buat diagnosis, saya tengok diorang punya apa yang diorang makan semalam, kemarin dan benda yang kerap diorang makan. Sebabkan pemakanan macam tu lah menyebabkan bentuk badan mereka jadi macam tu dan berat badan mereka susah nak turun, sebabkan dia mengganggu keseimbangan hormon kita. Hormon kita sangat-sangat berkait rapat dengan kita punya metabolisme. Metabolisme kita kalau katakan rendah, dia akan mengganggu kita punya penurunan berat badan. Most likely kalau lepas ni kita makan benda yang sama juga dalam masa seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, saya tak tahu berapa lama bergantung kepada individu, dia akan menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Barulah makan sikit dia akan naik berat badan sebab dia mengganggu metabolisme kita. Sebab apa? Sebabkan metabolisme kita tu dia akan menukarkan kita punya makanan tu kepada tenaga, menukarkan makanan tu kepada tenaga supaya badan kita akan dapat menukarkan makanan tersebut kepada tenaga bakar lemak untuk kita punya functional punya organ function kita dan sebagainya. Okay, so that's why dalam kita punya meal plan
protein tu sangat penting sebabkan protein tu adalah untuk kita recover sel kita daripada recover masalah sel kita yang tak berapa nak okey lah. Faham kan saya? Maksudnya macam bila kita ada masalah sel yang tak okey, dia akan dapat inflammation. So that's why hormon kita tak berapa okey. Dan protein juga serta fat juga dia akan membantu kepada keseimbangan hormon kita. Dia akan memberi kita punya itulah dia akan menyeimbangkan hormon lah, fat dengan muscle, fat dengan protein. Okey, soalan daripada Puan Fauzilah dah terjawab. Saya menjawab soalan ke Puan Fauzilah? Boleh tak komen sikit terjawab soalan tak? Menjawab tak soalan tu maksud saya? Siapa sini yang baru first time join kita punya Telegram, kita punya Facebook live, boleh tak komen first time? Boleh tak komen first time sekejap? Baca komen lagi. Okay, ada beberapa komen. Siapa yang join kita? Hai Puan, sama juga Puan Suzilawati macam ada kat sini. Lepas tu Puan Mahfuzah, Puan ni. Okay, siapa yang baru first time join kita punya live? Boleh tak komen sekejap? Tak ni semua ramai. Safari, Waalaikumsalam. Bila saya ikut meal plan coach, tekanan darah turun ke paras stabil. Nampak tak tu? Saya nak letak sikit kat sini. Zas. Salam coach, bila ikut meal plan coach, tekanan darah dah turun ke paras stabil. Berat badan 80 kilo, baru ni dah turun 4 hari. 4 hari dah turun 2 kilo. Tahniah Tuan Safari. Congratulations. Okey. Macam saya cakap sebelum ni, okey, macam tadi kita ada berwasiat-wasiat kan Tuan Safari. So Tuan Safari, of course setiap orang dia punya origin dia berbeza-beza, tetapi jalan dia hampir sama. Cumanya of course bila kita nak tackle masalah yang macam lebih spesifik, macam tekanan darah tinggi dan sebagainya, dia memerlukan kaedah yang lebih lain sikit berbanding dengan orang yang tak ada masalah kesihatan. So that's why meal plan yang kita buat tu khusus untuk Tuan Safari, tekanan darah Tuan jadi lebih okey. Dan juga buatkan Tuan rasa macam sepatutnya at this time Tuan punya keadaan tu lebih jadi macam rasa lebih segar sikit, rasa lebih bertenaga sikit, rasa kurang stres sikit. Saya rasa lah, saya tak pasti kan. Dia sebab dia bergantung kepada individu. Saya bukannya power sangat untuk saya kacau. Okey, Tuan Safari. Okey, alhamdulillah rasa semangat baru. Alhamdulillah rasa semangat baru tu baguslah tu. Okey, so next soalan adalah apa? Next soalan daripada tahniah Tuan Safari sebabkan berjaya dapat kurangkan bacaan tekanan darah, sebab itu yang paling gila penting nak mampus. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Alright, so soalan seterusnya daripada Puan Suzilawati. Waalaikumsalam. Dia berjawab soalan, dia bagi salam. Coach, ada syorkan suplemen berbentuk habatus sauda. Macam mana tu ya? Betul ke kalau selama skipping boleh menjejaskan puli kencing? Terus saya jawab soalan pertama dulu Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit? Boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin ramai orang sebenarnya dapat banyak sangat advice daripada pakar-pakar kesihatan tiba-tiba waktu PKP ni. Mungkin waktu PKP ni dia tengok ada orang bagi fatwa-fatwa tentang coronavirus semua, keluarlah pakar coronavirus. So macam-macam lah cara boleh selesaikan masalah coronavirus ni. Sama juga pasal masalah berat badan ni pun sama juga kisah dia, sebabkan badan dah lama orang yang mempunyai masalah berat badan. Maka keluarlah mereka-mereka yang pakar lampak tu. So antara pakar dia cakap itulah skipping boleh menjejaskan puli kencing. Macam ni. Okey. Siapa sini dah ready nak tahu? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kejap? Ke tak ready ni? Semua senyap ni. Hello? Ke internet tak okey? Cek komen kejap. Siapa yang ada dekat dalam Telegram channel boleh tak komen sikit? Macam ni keadaannya? Right, ada dah ready kan senyap. Kenapa senyap tiba-tiba? Yang kan internet saya tak okey. Okey, saya jawab dulu soalan pertama daripada Puan Suzilawati. Habatus sauda tu kita boleh ambil dalam banyak form. Antara form tu lah macam bentuk biji yang raw punya, bukannya macam yang dah diproses. Ada juga lah bentuk pil, kapsul pun boleh juga. Tapi yang saya tunjukkan masa masterclass hari tu dia adalah bentuk fish lah, macam bentuk minyak, black seed oil nama dia. Black seed oil, supplier saya dia jual mahal, dia bagi kat saya RM25 untuk saya jual sekotak. So saya rasa macam bila saya google balik, bila saya buka Shopee, harga dia dalam RM10 macam tu je. So that's why boleh beli kat Shopee black seed oil. Tapi saya nak tanya,
okey tak kalau katakan Batak Fitness dia keluarkan dia punya black seed oil sendiri, korang nak beli tak? Sebabkan black seed oil ni antara kelebihan dia, okay, adalah dia boleh bantu melancarkan kita punya peredaran darah sesuai untuk mereka yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Okey. Kemudian dia juga akan bantu mengantioksidakan kita punya badan, so dia akan menjadikan kita punya sel kita jadi lebih sel kita akan renew dalam keadaan lebih okey. Contoh lagi macam let's say lah kan, macam mana saya cakap macam tu, sebab kita pun tahu black seed oil tu adalah habatus sauda. Habatus sauda dia punya kelebihan dia, kita pun tahu setiap penyakit dia boleh selesaikan kecuali matilah. So kalau katalah harga berpatut tak lah, saya cakap pasal harga berpatut sekarang ni sebabkan dia jual harga tak patut. That's why saya macam terus bagi tahu kat dalam Telegram channel, dah jangan beli daripada saya, beli kat Shopee. Tapi disebabkan ada demand macam Shopee nak beli kat mana mana satu dia okeylah kan, kalau katakan nak saya dapatkan, saya boleh dapatkan, saya pun dah dapat kot, saya tak call lagi. Kalau saya dapat nanti saya akan bagi tahu dekat dalam Telegram channel ataupun dekat dalam kita punya Telegram channel lah, ataupun dalam live nanti in the future lah bila saya dah jumpa yang bagus. Kalau katakan nak bagi tahu kat saya boleh pre-order siap-siap. Kalau katakan nak nanti bolehlah reply dekat dalam komen ke ataupun Telegram channel ke, tapi jangan nak sekarang tak ada. Okay. So yang black seed oil tu, yang kata habatus sauda tu, dia punya apa tadi? Dia punya bentuk dia bentuk minyak. Dia di cold presskan daripada habatus sauda dan dijadikan minyak. So daripada situ dia jadilah macam fish oil, macam bentuk tu. Kenapa saya sarankan fish oil? Sebab fish oil ni dia boleh bantu untuk bagi kita punya darah kita berkualiti, kita punya saluran arteri kita jadi kurang sikit macam block daripada kolesterol. Sama je function dengan habatus sauda, cumanya beza habatus sauda ni dia lebih kepada overall punya cure. Dia akan bantu kita menyelesaikan banyak masalah kesihatan lah. Kalau kita pernah dengar, saya tadi cakap dia boleh mengubat semua penyakit kecuali mati. Definition darah tinggi tu once on medication or borderline belly on medication pun apa tu belly tu apa borderline on. Okay, tekanan darah tinggi tu, Tuan Zafran, terima kasih sebab bertanya. Tuan Zafran dia tanya tentang tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi tu dia akan menyebabkan kita punya rasa kepala tingtong. Tingtong. So bacaan tu is based on individual. Macam kalau orang tu memang dia punya frame dia kecil, badan kecil, tekanan darah dia adalah agak rendah sikit dan itu adalah normal. Untuk yang tinggi, orangnya berat badan pun tinggi, berat badan pun besar juga, so jantung dia kena pump darah kuat sikit. Dan dia kalau katakan dia secara overall 120 bacaan atas, 80 bacaan bawah tu kira okey. Tetapi kalau katakan terlampau rendah sangat ataupun terlampau tinggi sangat, kita akan dapat simptom lah. So definition darah tinggi tu by WHO kot. By WHO kita boleh tahu bacaan tekanan darah tinggi kita, bacaan tekanan darah kita yang normal 120 atas, bawah 80. So itu adalah macam bacaan je lah, macam bacaan apa tahu, macam bacaan BMI. Siapa sini tahu pasal bacaan BMI? Bacaan BMI kita kalau katakan certain nombor, kita normal, atas sikit dia dah jadi macam overweight, atas lagi dah obesity, bawah sikit dah underweight, macam tu kan. Tapi itu just a number. Persoalan kita kat sini, adakah kita berpuas hati dengan bentuk badan kita? Itu soalan sebenarnya. Dan kedua, adakah kita sihat? Macam itulah. Boleh faham tak so far? Siapa sini faham pasal jawapan saya tentang soalan Tuan Zafran? Terima kasih Tuan Zafran sebab bertanya soalan. So saya nak sambung balik soalan lah daripada Puan Suzilawati. Senaman skipping boleh menjejaskan budi kencing kita? Jawapan saya tak. Boleh je buat. Boleh je buat. So of course setiap senaman kalau dia buat dengan cara yang salah, benda yang tak menjejaskan kesihatan pun akan menjejaskan kesihatan. Contoh even berjoging. Kalau katakan kita berjoging dengan teknik yang salah, kita boleh terkehil kita punya ankle. Macam tu. Sama juga kalau katakan kita macam let's say kita what you call that, macam
Even kita sedang berlari ke ataupun even skipping, kita just lompat-lompat je kan. Katakan tak payah guna tali skipping. Kita just lompat-lompat macam tu je kan. Berlompat macam alah tak apa macam 1 inci 2 inci punya lompatan tu. Itu pun boleh jadi injured juga kalau katakan kita buat dalam keadaan yang tak berapa nak stable sangat. Mungkin kita buat dalam keadaan khayal ke apa semua, tergulit jatuh, kepala landing bucu meja pula, meninggal. Keluar pula headline kat berita harian, seorang wanita meninggal sebab skipping, dah pasal-pasal je, semua penyakit keluar pula kat situ. Boleh je, setiap senaman tu of course ada precaution dia. Kalau katanya kita faham precaution dia, tidak akan dapat masalah lah. Tekanan darah 155/90 tapi tak rasa sakit kepala, okey je. Tak apa. Okey. Jumping jack. Katakan tekanan darah okey, doktor cakap okey. Saya bukan doktor, sebab doktor yang akan periksa puan, akan ambil maybe dia akan tengok mata puan punya dalam merah ke kuning ke benda semua. Doktor juga akan check benda-benda lain. Doktor lebih tahulah, dia lebih layak untuk cakap puan patut risau ke tak dengan bacaan tekanan darah tinggi, bacaan tekanan darah puan. Saya just bantu dari segi macam mana nak menstabilkan bacaan tekanan darah tu supaya dia tak jadi macam terlampau mengganggu lah kita punya tahap kesihatan. Boleh faham tak? Of course lah, ramai student saya ada masalah tekanan darah juga. Macam tadi tu Tuan Safari, dia ada masalah tekanan darah tinggi, dalam masa 4 hari dah hampir normal, dapat turun 2 kilo, baru 4 hari. So, semua orang sepatutnya boleh dapat bacaan yang normal. So, by definition normal tu dia bergantung kepada individu. Boleh faham tak? So, next soalan daripada Puan Yus. Ada tak Puan Yus kat sini? Puan Yus tak ada dekat dalam Telegram channel. Puan Yus ada kat mana sekarang ni? Dia bertanya stevia ada kalori tak dan boleh digantikan dengan gula? Soalan pertama. Soalan dua, senaman yang boleh dilakukan bagi sakit lutut dah jawab, iaitu kita boleh buat squat. Okey. Nombor 3, bagaimana nak naikkan kadar metabolisme dan ada tak kaitan dengan tenaga yang kita keluarkan? Terima kasih kepada Puan Yus. Doktor cakap lagi bahaya yang macam ni. So kalau macam tu, better lah dengar cakap doktor. Sebabkan Puan Ros mesti dah jumpa doktor dulu kan? Mesti Puan Ros dah refer kepada doktor dulu, doktor pula dah jumpa Puan Ros depan-depan. Puan Ros bukan jumpa bomoh kan, saya tahu. So dia jumpa doktor depan-depan, dia ambil semua vital readings Puan Ros. So saya rasa better ikut doktor lah. Kalau katakan lagi bahaya, dan memang bahayalah kisah dia. So memang Puan Ros kena berjaga-jaga, kena mulakan dulu dengan pemakanan yang betul, sebabkan tekanan darah kita ni ada punca kepada beberapa sebab yang kita boleh kawal. Antaranya lah pemakanan kita dan macam mana kita nak kawal stres kita. Other than that, dia akan datanglah sendirinya. Okey. Soalan tadi daripada Puan Yus, stevia ada kalori tak dan boleh ke digantikan dengan gula? Stevia ni ada kalori tak, saya tak pasti, tapi kalau ada pun dia rendah. Dia sangat rendah sampai dikira sebagai negligible. So boleh je ambil stevia pula kalau boleh ambil stevia yang original, bukan stevia yang ada sweetener tu. Sweetener tu apa? Sweetener tu adalah macam mana ataupun artificial sweetener, macam aspartame, sucralose, macam tu. Benda-benda tu akan mengganggu lah kita punya kesihatan sebenarnya. Walaupun saya pun ambil juga kadang-kadang. Dulu saya suggest untuk ambil sebenarnya. Tapi at one point bila saya dah belajar macam tak boleh. Saya tak boleh suggest ambil benda ni. Walaupun ambil nama dia adalah diabetisol, iaitu sejenis artificial sweetener yang dibuat khas untuk mereka yang ada masalah kencing manis. Lepas dah saya faham tentang aspartame, sucralose, dia punya masalah dia punya impact kepada kita punya kesihatan, saya terus tak suggestkan dah kepada mereka. Of course, saya pun keep on learning, saya pun keep on belajar, saya pun keep on nak cuba fahamkan tentang cara saya macam mana, bukan saya terus perfect tak saya keep on belajar juga. So, benda tu saya buatkan saya rasa macam tak berapa nak recommend lah. Walaupun kita ada stevia, tapi kadang-kadang stevia yang dijual murah ni dia ada, nama dia adalah artificial sweetener. Okay. So, senaman yang boleh dilakukan untuk sakit lutut dah jawab, kita boleh buat squat. Bagaimana metabolisme? Antara salah satu cara untuk naikkan kadar metabolisme, kita boleh buat macam kita boleh bina masa kita. Kita tidur dengan cukup, minum air dengan cukup.
Lagi kita juga boleh ambil protein yang banyak. Kita boleh ambil makanan-makanan yang pedas seperti cili, black pepper, ambil herba lah macam makanan seperti berbawang, berhalia. Siapa sini pernah dalam pantang? Siapa sini pernah makan dalam pantang? Macam itulah makanan yang boleh meningkatkan metabolisme. That's why orang dalam pantang bila makan 40 hari makan macam tu, insya-Allah terpaksa kurus. Tapi tak payah suruh macam makan pantang, tapi kita faham kan bahan-bahan dia macam black pepper ada, halia ada, makanan macam itulah. Makanan macam tu. Mungkin cili tak boleh lah kot untuk orang dalam pantang tu, Ibu sedang mendengar e-food. So kalau dalam pantang tak pastilah kalau katakan dia boleh ambil cili ke, tak boleh tak ambil cili dalam pantang? Tak boleh Saya tak tahu. Saya tak pernah dalam pantang. Saya memantangkan orang pernah. So pendek kata, dalam contoh-contoh makan dalam pantang tu adalah makanan yang akan meningkatkan metabolisme kita. So boleh, saya pun tak tahu. Saya boleh juga. Saya boleh kalau katakan Puan Nur Fitri Jannah binti Abdullah kata boleh, maka bolehlah Al-Kisah dia. Okay, so rasanya macam masam-masam je. Masam-masam pun masam-masam tak pasti, macam tak. Ada soalan saya nampak tadi. Tak elok ambil cili pantang. Okay, tak apalah. So I leave that to the discussion. So saya tak berani cakap, tapi pasal metabolisme, cili boleh meningkatkan metabolisme kita. Kebanyakan daripada makan dalam pantang, kebanyakan kita makan dalam pantang tu boleh meningkatkan metabolisme, campur tadi dengan cili, kopi, green tea, macam itulah, dia pun boleh meningkatkan metabolisme kita juga. Alright. Tapi saya cadangkan untuk bina masa lah kan. Kita exercise, bina masa, bangun awal pagi macam tu. Lepas tu pula kita mulakan pergerakan. Dalam pantang banyak makan lada hitam. Lada hitam tu dia ada nama dia thermogenic effect. Okay. Biasa saya akan ambil serbuk lada hitam je. Kauti. So okey lah tu. Lada hitam tu boleh meningkatkan metabolisme. So banyak lagi lah makanan lain. Halia, serai, bagi kunyit. Apa lagi? Makanan rendang. Siapa sini makan rendang? Rendang tu pun bagus untuk metabolisme. Cumanya jangan letak santan banyak sangat lah. Ataupun jangan ambil kuah banyak sangat. So itu satu. Ataupun minyak. Minyak pun boleh tukar kepada minyak masak biasa, kepada minyak masak, minyak zaitun, minyak kelapa. Dua benda tu okey. Ais batu saya tak berapa yakin sangat. Tapi air sejuk boleh. Air sejuk boleh meningkatkan metabolisme. Air kosong boleh meningkatkan metabolisme. Air panas. Kita minum air panas pada waktu sejuk, minum air sejuk pada waktu panas. Boleh meningkatkan metabolisme. Boleh faham tak? Kita berada dalam sauna, boleh meningkatkan metabolisme juga. Sauna, tapi sekejap je lah sauna. Saya kuat makan cili. Kau tim. Alright. So saya harap saya menjawab soalan Puan Yus kat sini. Puan Rini MY kot. Nama Puan Yus dia air sejuk. Okay. So soalan seterusnya, soalan terakhir kot daripada sini. Ada sekejap, sebelum saya jawab soalan daripada Tuan Z ni, Puan Azlina nama dia, Azia ni. Ada soalan tadi dia tanya pasal cuka apple. Cuka ni tak membahayakan perut ke? Siapa yang tanya soalan tu? Saya tak nampak. Saya nampak tadi soalan yang bertanya soalan tu. Cuka ni tak mengganggu apple ke? Tidur bila cukup normal je bacaan darah saya. Berapa kali susah tidur malam terus naik. Itulah tu. Sebab ada kaitan. Alright, tak apa. Saya cadangkan Puan Ros ni ambil meal plan lah. Okay, boleh tak saya nak cerita sikit pasal meal plan? Mungkinlah kot ada yang first time jumpa saya ataupun first time tengok live saya, apa benda, macam mana diorang student-student saya dapat turunkan berat badan dengan mudah Mungkin ada yang bertanya Saya nak bagi tahu kita ada satu tu nama dia meal plan. Itulah benda yang pertama sekali kita akan sarankan kepada mereka yang baru mula-mula nak berjinak-jinak diet dengan cara kita. Saya tak jual produk kurus, saya tak jual servis kurus macam jual penyedut lemak ke, jual vacuum cleaner macam tu kan, sedut lemak terus habis lemak, tak ada, saya tak jual benda tu. Saya share apa yang saya faham, dan apa yang saya faham ni telah membantu student saya seramai 1,900 lebih orang, hampir 2,000 orang dah so far. Ya ke? 1,000 berapa orang so far? Sekejap, sorry saya tengok balik. Sembang berapa? 1,919 orang. 1,915 orang yang telah pun berjaya dibantu untuk turunkan berat badan dengan menggunakan meal plan sahaja. Macam Suwati kata, seronok ikut meal plan. Kenapa? Meal plan tu apa?
nak sangat tapi belum ada rezeki. Tak apa, saya just terangkan dulu terutamanya kepada mereka yang mungkin tak tahu meal plan tu apa. Meal plan tu bukan produk kurus. Meal plan itu bukan produk kurus. Meal plan itu adalah susunan jadual pemakanan yang saya sendiri buat mengikut kepada keperluan tenaga individu, dan daripada meal plan tu kita boleh olah untuk jadikan makanan kegemaran kita. Itu satu. Kedua, kita juga akan bagi support selama 30 hari dan dalam 30 hari tu kita boleh belajar macam mana kita boleh create meal plan sendiri. Siapa sini yang rasa best? Nak tanya, jujur saya nak tanya, mana korang lagi suka? Korang nak saya bagi meal plan untuk korang selama 365 hari ke? Ataupun korang boleh create meal plan sendiri sampai bila-bila? Seolah-olah dia punya analogi dia, saya boleh jual ikan kepada korang ataupun saya boleh ajar korang macam mana nak pancing ikan. Antara dua tu mana lagi best? Saya jual ikan of course lah mahal. Sebab kan nak ambil effort macam saya ambil effort tangkap ikan pergi ke laut, kena pula di lambung ombak segala benda kan. Lepas tu pula balik basah-basah dengan bandi busuk lagi kan, dengan ikan semua. Lepas tu bagi nak jual. Nah ikan, seekor ikan RM30. Padahal ikan free je boleh dapat, tangkap sendiri kat laut kan. So dua-dua best. Tapi bagi saya yang paling best sekali bagi saya lah, saya nak empower student saya supaya mereka ni boleh cipta meal plan sendiri mengikut kepada makanan kegemaran mereka. Macam tanya sikit, alhamdulillah berat saya turun hampir 4 kilo sejak ikut meal plan. Best create meal plan sendiri, boleh pilih makanan yang kita suka kan. Kan. So point saya kat sini adalah bila kita ada that pengetahuan macam tu, insyaAllah senang kita dapat turunkan berat badan sebab kita enjoy berdiet. Nak tahu tak masalah ramai orang? Masalah ramai orang bila mereka berdiet, mereka rasa stres. Kenapa stres? Sebabkan mereka kena makan makanan yang diorang tak suka makan. Sampai makan dekat meja makan, kan? Sampai je makan dekat meja makan, kita terus menyumpah. Aduh, makanan ni lagi tak sedap lah. Lepas tu kita makan pula makanan tu. Tak sedap makan juga. Tapi kita makan juga, dan apakah energi daripada makanan tu yang masuk ke dalam badan kita? Kan? Energi yang masuk ke dalam badan kita lah benda negatif lah. So that's why jangan salahkan kita kalau kita berfikiran negatif. Kalau kita pun cakap benda-benda negatif. Kalau kita ni macam bernasib malang je sebab kita yang create benda tu sendiri. Siapa sini faham? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Satu lagi. Siapa sini pernah dengar satu hadis yang mana Rasulullah dia pergi makan dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat-sahabat dia dekat rumah siapa saya tak ingat, dan orang tu sediakan makanan zaz, dia bagi Rasulullah makan, dan dia bagi sahabat-sahabat makan sekali, tapi sahabat Rasulullah ni dia bagi makan dulu, Rasulullah makan dulu, dia makan lalu makan masam pula, dia tak cakap masam, dia habiskan. Sahabat-sahabat Rasulullah macam pelik, kenapa Rasulullah bertindak sebegitu? Biasanya bila dia makan dia akan bagi kepada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia makan dulu. Tetapi tak, dia habiskan terus. Dia tak tinggal sebutir pun kepada kawan dia. Lepas dah habis tu, barulah dia explain. Dia macam dia beritahu apa yang dia buat tu sekarang ni. Sebabkan makanan tu masam. Dia tak nak nanti ada sesiapa sahabat-sahabat dia yang macam tak dapat nak kawal. Dia cakap, masam lah. Terasa pula dia punya tuan rumah. Dia bukan soal terasa je. Dia soal macam kita tengah bercakap kepada makanan kita benda-benda yang negatif. Cuba kita try buat satu eksperimen. Kalau nak try lah, nak try. Dalam masa seminggu ni, kita minum air, letak air dekat depan muka kita kan. Dalam gelas, kita cakap benda-benda positif je. Kita cakap benda positif, kita berselawat lah. Of course berselawat, baca doa dan sebagainya. Tapi kita cakap benda positif. Aku yang akan minum air ni, badan aku akan jadi sihat. Aku akan senang dapat turunkan berat badan. Aku akan dapat berfikiran positif. Aku akan jadi bersemangat, bertenaga macam tu. Cuba try dalam masa seminggu. InsyaAllah itulah yang akan berlaku kepada diri kita. Tetapi kalau kita bercakap benda yang bukan-bukan depan makanan, benda tak elok, yelah kita makan benda tak sedap. Ikan bakar lagi, ayam steam lagi, potong steam nak makan. So sedih lah kan? Memang jadi susah lah nak kurus. Kita pun mungkin senang dapat penyakit lah, tekanan darah tinggi semua. Sebab kita tak bawa benda yang betul, karakter yang betul depan makanan. Siapa sini faham? So that's why point saya kat sini adalah apa? Point saya kat sini adalah kita kena realize kita sebenarnya boleh makan makanan kesukaan kita dan masih lagi boleh turunkan berat badan dan bonus dapat sihat pula tu.
Itu yang berlaku kepada ramai student kita, macam mana mereka berjaya turunkan berat badan, jadikan diri mereka lebih sihat, jadikan diri mereka lebih bertenaga, nampak lebih slim dan sebagainya. Saya tak perlu tunjuk gambar-gambar kat sini sebab saya nak habiskan Facebook Live ni. Dan poin saya kat sini adalah kita boleh tengok kita punya website bataifitness.com, kita juga boleh go through kita punya Facebook page, pun akan nampak juga ramai orang yang telah pun berjaya dengan cara kita. Bukan saya tunjuk gambar saja, malah saya tunjuk video diorang juga. Video diorang, macam mana diorang share, diorang bagi tahu memang saya follow coach punya meal plan coach senang. Bukan saya yang cakap senang, tapi diorang yang cakap senang. Kalau saya cakap senang, of course lah saya nak marketkan saya punya meal plan, tapi itu bukan poin saya. Saya nak bagi tahu kat you all semua, orang yang follow meal plan tu pun cakap meal plan tu senang. Dan tak percaya boleh tanya kat sini siapa yang ambil meal plan, boleh tak komen sekejap. Senang ke susah meal plan yang saya tunjukkan, yang saya buatkan selama ni? Susah tak? Cicah air asam pula lagi. Wow, gitu. Dan ikan bakar, cicah air asam. Boleh lah kan. Yang penting ikan bakar memang sihat. Sihat. Tapi kalau kita makan ikan bakar selama 365 hari, dia jadi tak sihat lah. Kena sumpah. Senang sangat kan. Rasa enjoy kan. So alhamdulillah. So poin saya kat sini adalah apa? Poin saya dekat sini adalah kita semua boleh kurus dengan makanan kegemaran kita bila kita ada ilmu. Now, soalan terakhir sekali daripada Puan Z. Puan Z ni siapa? Puan Stazia Azlina. Okey, Puan Azlina. Puan Azlina dia tak kat sini, boleh tak komen Puan Azlina? Tidak ada Puan Azlina. Dia tanya, Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Okey. Untuk yang baru nak cuba ambil L-arginine tu, berapa mg yang patut kita ambil? Azlina. Okey. Boleh try ambil 500 mg. Ataupun boleh ambil 250 mg, tak kisah je pun sebenarnya. Ambil je berapa pun, tanyalah pada pharmacist tu. Okay. L-arginine ni, function dia, saya pernah explain dalam kita punya masterclass itu, antaranya untuk menjadikan saluran darah kita mengembang sikit, bagi dia dilated. Bila saluran darah kita dilated, mengembang, so darah akan mengalir dengan lebih lancar sikit, terutamanya kepada mereka yang ada masalah seperti tekanan kolesterol, especially kolesterol. Sebab kolesterol tu, bila saluran darah sempit, darah susah nak lalu. So bila ambil L-arginine, dia macam kembang sikit darah tu, saluran darah tu, so darah senang nak lalu. So bila darah senang nak lalu, bermaksud kita punya recovery kita, especially macam pergi gym. Okay. Dekat gym, diorang ambil L-arginine sebab nak membesarkan diorang punya saluran darah, macam urat-urat diorang pergi besar sikit. Sebab untuk recovery proses. Lepas tu pula, macam untuk mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi, especially mereka yang ada masalah kolesterol pun boleh ambil juga. Berapa mg? Tengok pada kita punya purpose. Kalau untuk kesihatan 250 mg pun dah okey kot. 250 ke 500 lah. Tak perlu ambil 1000 mg. Tak perlu ambil 1000 mg. Sebab L-arginine ni pun kita boleh dapat dekat macam daging contohnya. Of course daging ni kita bolehlah makan hari-hari. Tetapi entahlah, saya rasa macam mungkin ada yang tak berapa berkenan juga hari-hari makan daging. That's why macam cara saya, macam mana saya handle, saya ambil suplemen. Saya ambil suplemen juga. Memang turun berat badan bila ikut meal plan ni, saya turun 2 kilo dalam masa 4 minggu follow meal plan tabik ilmu coach. Alhamdulillah, terima kasih Puan Suwati. Okay, so Zaz ni Puan Suwati pun cerita. Ini Puan Azina punya cerita. Okay, ini dah lagut. So senang sangat. Baik, so yang kisah dia sekarang ni adalah cara saya handle. Siapa nak tahu macam mana cara saya handle ataupun cara saya makan suplemen? Saya makan suplemen juga. Suplemen tu macam vitamin, mineral. Siapa nak tahu? Boleh tak komen kalau nak tahu? Cuk komen sikit. Tak nak tahu Okay lah. Wabillahi taufiq wal hidayah lah kisah dia. Okay. Macam cara saya tak suka ambil suplemen secara terus menerus. Macam saya akan ambil suplemen vitamin C secara terus-menerus sebabkan vitamin C tu dia akan meningkatkan saya punya immune system. Tetapi kalau katakan macam L-arginine contohnya ataupun macam multivitamin contohnya ataupun saya ambil fish oil contohnya, saya tak ambil terus-menerus. Probiotik lagi saya tak ambil terus-menerus sebab suplemen tu as we know dia mengandungi certain bahan kimia juga. Kalau katakan dia letak bahan-bahan yang original saja seperti macam vitamin C letak oren dalam tu, memang dia kena letak berapa puluh biji oren dan juga dia nak kompreskan dalam bentuk satu pil dan kita akan rasa macam masam gila sepatut-patutnya. Cumanya dia ekstrakkan vitamin C
dalam urin tu contohnya dan dia masukkan dalam vitamin. So proses tu memerlukan sedikit chemical punya interaction. Jadi kalau katakan kita ambil terlalu lama sangat, itu mungkin akan memberikan kesan kepada kita punya kesihatan lah in the long run. Tetapi kalau kita faham kenapa kita ambil, okey. Macam ni. Macam saya akan ambil vitamin C whole year. Sepanjang tahun, bertahun-tahun lamanya. Especially pada waktu sekarang. Pada waktu sekarang lah kita kena ambil vitamin C sebabkan vitamin C dia boleh improve kita punya immune system. Okay, kita semua tahu benda tu. Nombor 2, multivitamin. Kita boleh ambil multivitamin tapi dengan syarat kita kena tahu bila nak ambil multivitamin. Okey, multivitamin ni kalau katakan terutamanya kepada mereka yang jenis tak suka makan sayur, tak suka makan buah. Okey, kalau jenis macam tu. Ataupun kalau dia makan buah, kalau dia makan sayur tapi dia tak makan sayur dan buah yang berlainan warna. Contohnya buah apa? Buah warna pink, katakan warna merah, macam buah apa? Macam buah warna purple, buah apa? Buah warna kuning, buah warna oranye, buah apa? Buah warna hijau, buah apa? Macam itulah kan. Bila kita tak memvariasikan warna buah, tak memvariasikan warna sayur-sayuran, kita kena ambil multivitamin. Kalau tak nanti kita punya perkembangan badan kita tak bercantik lah. Bukan tak bercantik. Kita nak improvekan tak kesihatan. Kita especially kepada mereka yang risau dengan dia punya tak kesihatan, saya galakkan ambil. Tapi kalau katakan macam dia just nak maintainkan saja, macam dia sihat, tak ada masalah pun. Just cover pada kita punya diet sajalah. Dan multivitamin ni saya akan ambil macam setahun tu mungkin 3 kali ke 4 kali macam tu. Satu botol maksud saya. Maksud satu botol tu, kalau saya beli multivitamin brand Blackmore, ada belah kat sini, dah habis dah. Dia ada dalam 180 biji campur 90 biji kalau tak salah saya. So ada dalam 270 biji. So boleh makan selama 9 bulan. So dalam masa 9 bulan tu saya boleh habiskan masa setahun setengah punya tu. So maksudnya macam setahun setengah ke 2 tahun lah, tengok berapa banyak saya makan. Tu satu. Kedua, kalau katakan ambil probiotik, sama juga saya akan ambil sebulan, saya akan ambil sebulan tu straight. Sebulan seterusnya, bulan kedua, bulan ketiga saya tak ambil, bulan keempat saya ambil. Sebab probiotik pun ada function dia juga. Cumanya saya tak perlu nak ambil dengan kerap. That's why kena faham apakah function setiap vitamin tu, bukan main beli saja. Yang nak suruh kita beli tu adalah orang yang menjual. Dia akan sebutlah pasal health concern yang kita kena fokus on. Tapi kadang-kadang kita tak perlukan vitamin pun sebab most of the time ada je daripada makanan yang kita makan. Siapa sini faham? Boleh tak komen sikit? Siapa sini rasa apa kita buat ni membantu untuk turunkan berat badan? Boleh tak komen sikit? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Siapa sini rasa dia patut dapatkan meal plan untuk dia dapat turunkan berat badan? Boleh tak komen sekejap? Last kali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bagi saya review dekat dalam kita punya Telegram channel, dekat dalam kita punya Facebook page. Saya tak nampak pula ada orang bagi review dekat Facebook page, tapi tak apa. Yang juga bagi review dekat dalam Google page kita, iaitu di Batak Fitness punya Google page. Terima kasih banyak. Saya memang baca dan saya memang agak rasa macam best bila nampak ada orang yang dapat benefit daripada apa yang kita buat. Saya pun mendoakan supaya mereka yang follow masterclass baru ni akan dapat faham banyak gila tentang cara kurus 60 produk. Sebenarnya ada banyak lagi benda yang saya tak share. Banyak lagi. Saya tak share sebabkan masa tak cukup. Saya nak buat 5 hari sahaja. Setiap hari saya spend selama 1 jam setengah. Sebenarnya bila saya lagi banyak belajar pasal ni, lagi banyak benda yang saya nak share. So antara salah satu topik yang saya akan share sepanjang bulan 9 ni punya weekly group coaching, nak tahu tak apa? Boleh tak komen nak tahu? Yang ni saya rasa macam best sikit. Coach, kat page tu kenapa tak boleh nak buka? Sebab Acirus pernah bagi review dulu. Acirus pernah bagi review kat Facebook page, so that's why jadi macam tu. Cuba try buat kat Google page. Kan dia 2 link kan? Google page. Tapi tak apa, sama balik. Okay, yang pertama, minggu pertama dalam weekly group coaching saya akan terangkan macam mana cara nak optimize. Macam mana cara nak optimize kita punya progress. Contohnya,
kita follow meal plan. Okay, kita follow meal plan. Lepas tu kita dah faham dah macam mana nak kira kalori, kita dah faham dah macam mana cara nak makan ikut kumpulan kalori. Okay, saya baru dicas main. Oh ya ke Puan Lima? Oh my god, saya harap Puan Lima sihat walafiat. Alhamdulillah dah discharge. Okay, supaya saya harapkan Puan Lima akan dapat diberikan kesembuhan dan family pun diberikan kesembuhan juga insyaAllah. Sama semula, optimization tu maksudnya macam mana caranya untuk kita buat untuk mempercepatkan lagi progress. Macam mana saya gunakan teknik optimization ni kepada student titanium saya. Bila mereka dah follow meal plan selama seminggu macam tu, diorang nampak kesan macam mana kita nak mempercepatkan lagi progress diorang. So saya gunakan kaedah optimization tu dan itu yang saya sharekan. Ada banyak benda saya nak share, bercabang-cabang, tapi saya akan share beberapa benda saja setakat mana saya sempat share pada hari tu. Hari yang kedua, oh ya ke? Tak apa. Hari yang kedua, minggu kedua pada hari Khamis dalam weekly group coaching, okay, saya akan share tentang, sekejap, saya ada tulis hari tu. Saya nak share tentang apa tau? Pada hari pertama saya share tentang cara nak optimize progress kita supaya cepat kurus. Okey, tu hari yang pertama. Minggu pertama. Minggu kedua saya akan share tentang affirmation. Apakah itu affirmation? Siapa kat sini kan yang mungkin dia rasa macam tak kisahlah siapa yang pernah follow meal plan ke, yang tak pernah follow meal plan ke, yang sedang follow meal plan ke, dia ada satu perasaan macam aku ni boleh ke kurus Diorang ni boleh cepat je kurus, seminggu dapat turun 4-5 kilo semua. Pernah tak kita terfikir macam tu? Ada tak? Dan kita rasa macam kita kurang berkeyakinan dengan kita punya kaedah kita ni. Kita macam bukan kurang berkeyakinan kepada kaedah kita, tetapi kurang berkeyakinan terhadap diri sendiri. Sama ada boleh ke tidak. Affirmation ni, dia akan menyebabkan kita hari-hari akan ada tenaga, hari-hari akan rasa bersemangat untuk buat benda yang kita nak capai. So dia pun akan meningkatkan kita punya energy level dari sudut macam kita punya kemampuan kita. Kan? Ada perasaan macam tu tapi bila dah turun macam tak percaya. Terus tak percaya. Kan minggu ketiga dalam weekly group coaching kita akan share macam mana caranya untuk kita melawan ketagihan. Ketagihan apa pula ni? Macam tadi saya bercakap dengan salah satu student saya, dia ada satu ketagihan. Ketagihan dia terhadap smoking. Bukan ketagihan lah, macam dia kerap smoking menyebabkan dia ada masalah kesihatan. Macam mana cara nak melawan addiction tu. Dan dia bukan takat smoking saja, tapi mungkin ada yang orang addicted terhadap gula. Saya sedang belajar benda tu, macam mana cara nak guna cara hypnotize. Hypnotize. Yang ni benda best. Saya baru je belajar minggu lepas daripada seorang ni dekat US. Saya bervideo call, saya macam calling dengan dia. Dan dia layan saya yang best tu, dia layan saya best. So macam mana caranya untuk buat, dia ada ajar beberapa benda dan cara ni memang digalakkan untuk digunakan kepada student-student kita lah. Macam mana kita boleh kawal kita punya addiction. Kalau katakan kita ada masalah macam masalah lah yang kita pun tak tahu nak selesaikan macam mana. Especially macam kita mungkin makan yang binge eating tu, ataupun kita minum gula banyak sangat ke dan sebagainya. So benda tu akan dapat kita selesaikan juga pada minggu ketiga. Minggu keempat saya belum lagi ada topik, nanti saya beritahu. Tak pernah, tapi saya rasa lebih berkeyakinan sebab dah lakukan perkara yang betul dengan ilmu yang bersistem kautim. Alhamdulillah. Alright, saya rasa tu je kot daripada saya. InsyaAllah tentang weekly group coaching, tajuk-tajuk weekly group coaching kita akan post dekat dalam kita akan post dekat dalam kita punya website. Okay, kita tak post dalam Facebook page. Sebabkan tak semua orang patut tahu benda tu. Siapa yang nak jadi student kita, benda tu sebabkan dia dah menjalani beberapa proses, especially meal plan. Alright, terima kasih semua sebabkan berada dalam ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih sebabkan share Facebook live ni, sebabkan komen yang bagi saya love banyak-banyak. Alright, saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah pada live seterusnya. Kita jumpa juga lagi insyaAllah dalam kita punya Telegram channel Nak Grow Sihat Cepat untuk next sesi Tanya Coach. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.